Okey, ikhlaskan diri ya. Okey, kita belajar tentang ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni cikgu ingin kongsikan tentang bab 8 iaitu keradioaktifan. Okey, bab ini ialah kita sebagai ulang kaji. Okey, di mana dalam bab keradioaktifan kali ini kita akan lihat tentang sejarah penemuan keradioaktifan, sejarah ya, macam mana keradioaktifan ni dijumpai. Okey, kemudian atom dan nukleus. Selepas itu sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Kemudian yang keempat ialah kegunaan sinaran keradioaktifan ya. Okey, dalam sejarah penemuan keradioaktifan ni, okey, kita juga akan melihat tentang keradioaktifan, lepas tu proses perebutan radioaktif serta separuh hayat. Okey. Okey, ini ialah sejarah penemuan keradioaktifan di mana saintis yang paling awal, okey, ini antara saintis-saintis yang terawal, okey, yang menemui keradioaktifan ni. Okey, di mana Wilhelm Conrad Röntgen menemukan sinar X. Okey, Röntgen ya. Okey, kemudian Anton Henry Becquerel menemukan keradioaktifan melalui penyiasatan terhadap uranium. Uranium ni nama dia lah. Okey, kemudian menghasilkan pancaran yang menghitamkan plat fotografi. Becquerel ni lah yang menjumpai ya. Sebenarnya dia menyiasat uranium. Di situlah dia terjumpa radioaktifnya. Kemudian lepas itu dia menghasilkan penemuan dia tu, kajian dia tu menghasilkan pancaran yang menghitamkan plat fotografi. Okey, kemudian ni suami isteri Mary and Perry Carey ni, mereka ni mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayonan. Okey, nanti kita dah tengok kan kuasa pengayonan di mana boleh mengekstrakkan elemen polonium dan radium daripada biji uranium. Uranium tadi ya. Okey. Mengekstrakkan elemen polonium dan radium daripada biji uranium. Okey, pancaran ini dia boleh ekstrakkan ya. Okey, kemudian kita lihat apakah itu keradioaktifan. Keradioaktifan ni ialah proses perebutan secara spontan bagi nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Maksudnya, okey, ni ialah nukleus. Nukleus ni tak stabil. Okey, dia mengalami perebutan. Ada 3 ni perebutan. Bila dia mengalami perebutan, okey, kamu. Okey, bila dia mengalami perebutan, okey, maka inilah yang terjadi. Nukleus yang lebih stabil. Boleh ya? Dia macam tu ya. Okey, jadi cikgu ambil. Alhamdulillah ya, ada rakan-rakan ya dah bertambah. Okey, cikgu ambil kehadiran. Okey cikgu ulang yang part ini yang penting ya. Yang awak seringkali lupa ataupun mungkin awak tak faham kan. Jadi cikgu ulang bagi yang baru masuk. Okey. Radioaktif ni konsep radioaktif tu ya. Sebelum ni awak tertanya-tanya kan apa itu konsep dia.
Okey. Radioaktif ni ialah proses perebutan secara spontan bagi nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Okey. Ini sinaran radioaktif. Okey. Ni tengah-tengah ni. Okey. Ni okey, mula-mula nukleus ni tak stabil. Dia mengalami dia memancarkan sinaran ni. Jadi bila dia mereput, dia akan menjadi nukleus yang lebih stabil. Okey, menu ni lah awak ingat. Okey, tak stabil, lepas tu dia pancarkan, lepas tu dia mereput, jadilah stabil, ya. Stabil. Okey, next kita tengok. Okey, separuh hayat. Tadi cikgu ada sebutkan. Sebelum ni pun cikgu ada sebut separuh hayat. Separuh hayat ni di mana tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum mereput berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya. Okey, kalau kita ingat, kalau kita dalam bahasa Melayu kan separuh hayat, separuh ni kira separuh, setengah daripada nilai asal. Okey, jadi kalau kita tambah hayat, maksudnya separuh daripada hayat dia lah. Ya. Okey. Jadi separuh, setengah. Ya, dia berkurang. Okey. Contoh cikgu bagi dekat sini. Diberi separuh hayat bagi bahan X ialah 2 hari. 2 hari. Okey, contoh ni. Bahan ni bahan ni. Yang kosong ni dia belum mereput lah. Dia biasa, dia belum mereput lagi. Kalau kita kata 2 hari, maka ni simbol dia. Ni simbol. Yang pertama, kalau dia 2 hari, jadi yang ini jadi separuh. Okay. Cikgu aplikasikan dalam bentuk ni supaya awak nampak ya. Okey, dia jadi separuh. Yang ni sudah mereput lah. Yang kotak kuning ni. Ya. Jadi separuh dah mereput. Okey, jadi kalau ni 2 dari separuh hayat. Ni 1, 2, 3. Nampak kan? 1, 2, 3. Okey, lepas tu 2, 4, 6. Itu konsep dia. Jadi, yang ini pula dah separuh ni mereput. Okey. Dan seterusnya 3, 6. Ni reput lagi. Tu macam tu ni. Ni pun kotak ni pun penting. Ya, di mana boleh awak nampak ni ya. Macam ni konsep dia. Okey. Jadi, atom dan nukleus ni, struktur atom dan nukleus itu yang tu tadilah. Tentang keradioaktifan, tentang separuh hayat dan yang ni pula tentang atom dan nukleus. Okay, kita lihat struktur atom dan ion positif dan ion negatif ya. Okey, mari kita lihat. Okey, ni ialah struktur atom. Kita dah belajar sebelum ni tapi tak apa, kita ulang kaji. Okey, kita nampak ni struktur atom ni kat dalam ni, kat tengah-tengah ni proton. Proton. Proton ni positif. Okey, neutron ni neutral. Okey. Kalau dekat luar ni yang bulat ni namanya petala. Petala Okey, yang kat luar ni elektron. Okey, cikgu ada beritahu sebelum ni. Kalau nak ingat, cikgu saya tak ingat apakah perbezaan dia yang bukan ni. Okey, kalau ingat macam ni. Cikgu ingatlah ya. Kalau di dalam ni positif kan. Orang yang positif selalunya dia boleh kawan dengan orang yang neutral. Neutron lah, dia kawan 2 orang dan dia duduk di tengah-tengah. Ataupun di dalam. Di tengah ataupun di dalam. Ya, sebab dia positif kan.
Dia positif, dia boleh kawan dengan orang yang neutral. Neutral ni dia tak kisah ya. Jadi dia duduk tengah berdua, boleh kawan. Tetapi kalau orang yang positif, fikiran dia positif, asyik-asyik nak positif, negatif, orang yang negatif fikirannya, asyik-asyik tak nak, asyik-asyik cakap susah, kan? Asyik-asyik kata, alah tak seronok, itu negatif lah tu. Alah tak maulah, alah bencilah, yang negatif. Perkara yang negatif, okey duduk kat luar. Ni, dia tak kawan dengan orang. Dia tak boleh kawan lah dengan orang yang positif ni. Ya, dia duduk di luar. Jadi itu boleh ingat. Dia tak nak kawan. Dia duduklah dengan yang negatif juga. Dia kawan dengan orang yang negatif. Okay, yang positif ni dia sentiasa positif. Boleh buat. Semua benda positif dia dapatlah. Jadi tu. Ingat kan? Senang ingat. Okay, di petala ni. Okay, sudut informasi atom yang stabil. Ni informasi atom yang stabil adalah neutral kerana ia mempunyai bilangan proton dan bilangan elektron yang sama. Proton dan neutron ni bilangannya sama. Okay, ini sudut informasi ya. Okay, bila kita tengok dekat sini, ion positif ni nama dia cation. Cation yang positif, cation. Yang negatif namanya anion. Anion. Okay, cation ni terbentuk melalui kehilangan satu atau lebih elektron. Sebab dia positif kan, jadi dia akan hilang. Okey, yang bergerak ni hanya elektron. Hanya elektron yang boleh bergerak. Proton dia tak bergerak. Ya, yang ni. Yang positif ni dia tak gerak. Yang bergerak ialah elektron. Okey, jadi maksudnya kalau nak jadikan sesuatu tu positif, awak kena hilangkanlah satu atau lebih elektron ni. Kena buang satu. Kena buang ke lebih ke baru dia jadi positif. Ataupun kalau dia negatif, anion, kena tambah satu atau lebih baru dia jadi negatif ya. Ni konsep lah. Cikgu cerita tentang konsep struktur atom maklumat-maklumat atau info-info yang awak perlu tahu tentang atom Okey. Jadi dah tahu tadi, jadi kita lihat. Okey. Mengapakah ion negatif mempunyai kesan yang baik terhadap tubuh manusia? Okey. Ada juga yang kebaikannya ya, ion. Anion tadi ya. Okey. Yang terhadap manusia, kesan baik dia ya. Ion negatif ni membantu membersihkan udara dengan menarik elegen bawaan udara seperti habuk, spora, bakteria dan virus. Disebabkan itu, elegen bawaan udara ini menjadi terlalu berat dan jatuh ke permukaan yang berdekatan. Dalam erti kata lain, ion negatif ni membantu anda bernafas dalam udara yang lebih bersih dan melindungi diri anda daripada terdedah kepada allergen ya. Maksudnya macam ni. Awak tahu kan yang orang selalu jual tu, pembersih udara tu, okey. Dia akan mengeluarkan satu ion negatif lah. Okey, jika ada macam habuk-habuk, bakteria, spora, virus macam tu, dia akan melekat pada habuk-habuk ni, spora, bakteria ni. Jadi bila dia melekat, dia akan bawa benda-benda ni, habuk, spora, bakteria ni jatuh. Jatuh kan. Jadi udara tu bersih lah. Okay, tu konsep dia ya. Itu antara kebaikan dia lah. Okey, jadi sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon.
Okey. Nah, ini ialah cikgu terus ya. Ini ialah jenis sinaran. Ada dua jenis sinaran. Sinaran mengion dan sinaran tidak mengion. Okey, sinaran yang menghasilkan ion positif dan ion negatif apabila melintasi udara. Ini ialah sinaran mengion. Okey? Tu. Sinaran mengion. Sinar X, sinar beta, sinar gamma, sinar alpha. Okey? Boleh ya? Alamak. Terpadam. Tertekan pula tadi ya. Okey, sorry. Okey. Ni ialah jenis sinaran yang kita ada ya. Okey, kita ada dua jenis sinaran. Okey. Sinaran mengion dan sinaran tidak mengion. Okey, sinaran mengion dia menghasilkan ion positif dan ion negatif apabila melintasi udara. Okey, contohnya sinar X, sinar beta, sinar gamma, sinar alpha. Manakala sinaran tidak mengion ni, sinaran yang tidak menghasilkan ion positif dan ion negatif apabila melintasi. Dia bertentangan lah. Yang ini menghasilkan, yang ini tidak. Okey, yang tidak menghasilkan ni contohnya radio, inframerah, cahaya nampak, gelombang mikro. Okey, mari kita lihat apa dia. Okey, ni ialah tadi cikgu kata jenis sinaran mengion. Okey, alpha, beta, gamma tadi kan. Okey. Jenis zarah dia, okey. Ni ya. Ini ialah jenis zarah dia. Helium. Pernah dengar kan helium? Sebelum ni kita ada belajar kan? Helium. Kita ada belajar jadual berkala. Helium ni ada di mana? Ni gas lah. Nukleus helium. Ni gas kan? Okey. Yang ni elektron. Yang ni gelombang elektromagnet. Jenis dia, jenis zarah. Okey, kalau alfa ni dia positif, beta negatif, gamma neutral. Kuasa mengion, alfa ni tinggi, beta sederhana, gamma rendah. Kuasa penembusan, alfa rendah, beta sederhana, gamma tinggi. Ni mungkin awak keliru ni. Mungkin ramai yang tertukar. Kuasa penembusan dan kuasa pengionan. Okey, kemudian kesan terhadap medan elektrik, terpesong ke plat negatif, terpesong ke plat positif, tidak terpesong. Okey, kesan terhadap plat magnet, ni pun sama. Yang mana satu kan? Terpesong ke atas, terpesong ke bawah, tidak terpesong. Okey, macam ni. Cikgu aplikasikan macam ni. Kuasa penembusan sinaran mengion iaitu sinar gamma. Nampak tak sinar gamma ni? Dia tembus sampai ke ni, plumbum. Kalau beta, dia tembus sampai ke aluminium. Tetapi kalau alfa, kertas saja. Sampai kertas saja. Okey? Jadi ni sumber-sumber sinaran mengion. Sumber semula jadi namanya sinaran kosmik, sinaran latar belakang. Ini dekat semula jadi, di alam semula jadi kita. Kalau buatan manusia ialah ujian senjata nuklear, penggunaan radioisotop untuk perubatan. Ini buatan manusia ya. Okey, mari kita lihat. Okey, apakah soalannya? Ni soalan kebat, cikgu bagi contoh ya. Soalan kebat.
Terangkan mengapa ia boleh dijadikan sebagai sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar. Okey, raja ini menunjukkan kemalangan di stesen jana kuasa nuklear. Selalunya negara-negara yang menggunakan kuasa nuklear ni ialah Amerika Syarikat, Rusia, Jepun, mereka menggunakan jana kuasa nuklear ya. Cikgu nak beritahu dekat sini kenapa mereka suka menggunakan nuklear ni sebagai untuk menjana tenaga elektrik. Dekat Malaysia tak ada, kita tak guna ni nuklear ni. Ini ialah semula jadi. Mereka adalah nuklear ni di tempat mereka ada. Sebenarnya kenapa ya, ada beberapa sebab. Sebelum cikgu nak beritahulah kat sini. Sebab mengapa negara-negara besar dia suka, dia ada stesen jana kuasa ni. Sebab pertama, sebenarnya dalam menggunakan tenaga nuklear ni lebih bersih. Alam sekitar kita sebenarnya lebih bersih. Kalau kita guna, dia tak mencemarkan lah sebenarnya. Yang kedua, sebab kalau dia buat ni, sikit dia hasilkan tenaga nuklear yang sedikit, tetapi kita boleh guna, kita boleh jana elektrik yang banyak. Yang banyak. Jadi, dia yang berlebihan ni, dia boleh jual ke negara yang berdekatan. Jadi dia untung kat situ. Dia dapat pulangan lah. Dia jana sikit je. Kan? Tapi hasil tenaga yang dihasilkan tu banyak. Lepas tu lebihan dia yang banyak tu dia jual ke negara-negara yang berdekatan dia. Maka dia boleh menjana ekonomi di situ. Sebab itulah mereka suka. Ya. Tetapi jangan lupa tenaga ini ialah tenaga tidak boleh dibaharui ya. Tenaga nuklear kan. Kemudian terangkan mengapa ia boleh dijadikan sebagai sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar. Yang ini ya. Haba yang terhasil dalam kebakaran di stesen jana kuasa nuklear menghasilkan sinaran radioaktif berintensi tinggi dalam bentuk sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma atau sinar X dalam kuantiti yang besar ke atmosfera. Nampak ya? Dia kata sinaran ni, dia bakar ni, kemudian dia boleh menghasilkan kuantiti yang besar lah ke atmosfera kan. Sinar alfa dan sinar beta ni terdiri daripada zarah bercas yang mengayon atom secara langsung. Manakala sinar gamma dan sinar X ni yang tidak mengayon atom secara langsung tetapi boleh menyebabkan atom memancarkan zarah lain yang menyebabkan pengayonan. Ni kebat lah. Selalunya dia tak akan tanya soalan macam ni ya. Ni sebagai apa orang kata pengetahuan saja ya. Di mana pembakaran dia ni sebenarnya memberi keuntungan lah tadi ya yang cikgu cerita tadi, yang cikgu cakap tadi. Ni bab penghasilan tenaga elektrik ya, jana kuasa tenaga elektrik dengan menggunakan tenaga nuklear ya. Pengurusan sinaran. Pengurusan. Macam mana kita nak menguruskan? Sebenarnya kegunaan sinaran radioaktif. Ingat tak sinaran radioaktif tadi? Kegunaan dia. Ni kan. Atas sekali tadi. Yang atas ni tadi ya. Kegunaan dia. Kalau ada dua cikgu bahagikan kepada bidang-bidang Di dalam bidang arkeologi atau
geokronologi, sejarah, ahli sejarah, dia menggunakan karbon 14, menganggarkan usia objek atau bahan purba. Diguna karbon 14. Ya. Ni ingat balik tak ni dalam jadual berkala kan, karbon 14. Okey, jadi itulah pentingnya sinaran radioaktif ni. Di mana ahli sejarah dia nak menganggarkan usia, contohnya tembikar yang lama-lama kan, ataupun barang-barang purba, dia nak kaji tu dia gunakan karbon 14 ni. Okey, dia nak tahu berapa usia. Kalau dalam perindustrian, okey, sinar beta yang tadi beta yang simbol B tu, dia boleh mengawal ketebalan kepingan logam. Okey, mengawal ketebalan kepingan logam. Seterusnya pengawetan makanan. Dalam pengawetan makanan, sinar gamma yang G tadi boleh membunuh bakteria dalam makanan. Okey, yang ini mana tadi? Ni. Ni beta. Ni beta, dia boleh membunuh bakteria. Okey, dalam makanan. Ni. Okey. Mana tadi? Okey, gamma. Tengok gamma. Gamma yang ini. Yang atas ni gamma ni. Dia boleh membunuh bakteria dalam makanan. G ni Okey, so slow. Okey. Lepas tu dalam pertahanan boleh menghasilkan senjata nuklear seperti bom nuklear. Okey, kemudian dalam bidang pertanian, fosforus 32 boleh menentukan kadar penyerapan baja fosfat dalam tumbuhan. Okey, untuk tumbuhan lagi subur lah ya. Kalau dalam perubatan, kobat 60 membasmi kuman dan iodin 131 boleh merawat kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid ni yang dekat leher kita ni. Tu. Jadi ini adalah antara kegunaan sinaran radioaktif ya. Okey, ni. Ni kita tengok sikit antara knowledge beyond the classroom. Tambahan lah ya. Okey, ini video yang disahkan mempunyai tumor malignant digalakkan untuk menjalani radioterapi bagi mengelakkan kanser menjadi lebih parah. Radioterapi ni menggunakan sinaran radioaktif seperti sinar X atau sinaran gamma. Sinaran gamma tadi yang macam gawai tadi, ingat balik ya. Yang macam zigzag tadi tu ke atas sekali yang boleh menembusi plumbum tu tadi. Okey, dia boleh memusnahkan sel-sel kanser. Adakah badan kita akan menjadi radioaktif apabila kita menjalani radioterapi? Bincangkan. Ni kebat ya, kebat. Okey, jadi orang yang ada kanser, macam mana kita nak merawat dia lah. Okey, memusnahkan sel-sel kanser tu. Okey, sebenarnya soalan dia, adakah badan kita akan menjadi radioaktif? Tidak. Okey, kerana jumlah radioaktif yang digunakan semasa radioterapi adalah terkawal dan di bawah jumlah yang ditetapkan. Tenaga radiasi yang tinggi diarahkan kepada bahagian yang spesifik dengan tumor sahaja dan tidak ke seluruh badan. Maka pancaran radiasi secara luaran tidak menyebabkan anda menjadi radioaktif dan anda tidak menimbulkan risiko pendedahan radiasi kepada orang yang berdekatan dengan anda. Walau bagaimanapun, radiasi mungkin menyebabkan kesan sampingan seperti kerosakan kulit dan keguguran rambut kerana ia bukan saja memusnahkan sel malignan tetapi turut menjejaskan sel-sel yang tidak sihat.
Okey, ni cikgu terangkan. Sel malignan ni ialah sel-sel seperti contoh kenapa bulu bulu pula, rambut-rambut atau ialah bulu kan. Kita ni rambut kita warna hitam, kening kita warna hitam, kita ada warna kulit. Sebabkan sel-sel ini. Awak pernah nampak ni tak albino? Orang yang albino kan? Okay, macam mana rupa orang albino? Ada kucing albino kan? Okay. Orang jarang lah kita nampak tapi ada mungkin lah sesekali kita terserempak dengan orang albino, orang albino ni. Apakah ciri-ciri orang albino ni? Dia rambut dia nampak macam kuning, macam orang putih tu. Okay. Lepas tu dia punya kening dia warna kuning kan. Kulit dia putih sangat. Itu tandanya dia tak ada sel-sel malignan. Sel malignan ni di dalam kulit kita lah. Dalam sel kulit kita ada. Yang menyebabkan kita ada warna kulit kita ni. Contoh kita gelap sikit. Dia orang kan putih je kan. Okey, kita ni ada warna sikit lah. Ada sawo matang kan. Okey, sebabkan sel-sel malignan. Itu. Jadi dia kata, kalau orang yang kanser ni, kan dia masuk dalam ni kan. Nampak tak yang mesin ni? Dia masuk dalam tu. Okey, kenapa selalunya, cikgu pernah jumpa kawan cikgu dia sakit kanser lah. Okey, dia kanser. Dia menjalani radioterapi ni. Okey, nak bunuh sel-sel tu kan. Okey, jadi dia kata memang terasa lah macam awak panas kan dalam ni macam oven ni. Macam dalam oven ni. Okey, lepas tu dia sebenarnya dulu dia kata dia gelap. Dia gelap je ya. Dia kulit sawo matang lah. Okey, tapi sekarang cikgu nampak dah putih. Macam tu. Dia kata kalau lepas buat rawatan tu, telur pun boleh masak. Dia kata. Maksudnya apa? Panas ya. Badan dia panas. Dan dia boleh jadi putih. Rambut tak ada. Rambut dia gugur lah. Dia jadi botak Kemudian dia punya macam kening-kening ni kan. Kurang lah ya. Tapi rambut memang gugur lah dia kata Jadi kan selalu kan awak nampak kalau orang yang free hair tu dia pakai serkup je kan contohlah bila dia dah menjalani radioterapi ni kan. Sebab ni lah tadi. Dia walaupun dia kata sebenarnya dia tumpu pada sel kanser tu saja tapi boleh menyebabkan kesan sampingan macam tu lah. Kulit dia jadi rosak sebenarnya. Kulit dia jadi rosak, rambut dia gugur. Dan menjejaskan sel-sel sihat. Ada juga yang sel itu sembuh. Sel di tempat kanser dia sembuh. Tapi disebabkan dia tumbuh pula sel lain di tempat lain, kanser. Jadi itulah antara ni beyond the classroom lah, knowledge. Ini sebagai pengetahuan pengetahuan saja. Okey, ini ialah pengendalian. Macam mana kita nak mengendalikan bahan radioaktif dan sisa radioaktif. Sebenarnya kita menggunakan tangan robotik untuk mengendalikan bahan dan sisa radioaktif. Kemudian kita menyimpan bahan dan sisa radioaktif ni di dalam bekas pelambang yang tebal. Dan kita menggunakan lencana sinaran untuk mengesan dos sinaran radioaktif yang diserap oleh badan. Kita menggunakan lencana sinaran untuk mengesan. Maka itu berakhirlah kita
kita punya apa, keradioaktifan, di mana yang ni tadilah. Okey. Kita dah tengok sejarah, ada 3 orang tadi. Okey, yang tahu yang menemukan sejarah radioaktif ni. Kemudian kita tengok atom dan nukleus. Okey, tengok sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon serta kegunaannya. Ya. Okey. Selain itu kita juga tengok tentang keradioaktifan, proses perebutan radioaktif dan separuh hayat. Ya. Okey. Jadi cikgu harap anda dah faham. Okey. Dah faham tentang keradioaktifan ni. Jadi kita ada masa lagi. Okey, apa kata kalau kita lihat sedikit tentang keradioaktifan ni dalam buku Science Excellent. Okey, cikgu ada bagi dekat grup. Okey. Ataupun cikgu tinggalkan awak dengan latihan tu. Boleh? Awak tak payah salin ya, tak payah salin soalan tu. Tapi ada murid dia nak print, boleh print. Tapi kalau tak ada printer, awak boleh salin dekat ni je, jawapan je. Tapi ada juga murid yang nak salin, okey tak ada masalah, cikgu tak marah. Boleh salin, ya. Tapi asalkan awak buat. Ya, yang penting awak buat, tu je. Tak kisah awak buat macam mana pun ya. Yang cikgu bagi ya. Di muka surat 117. Okey, buat kalau boleh memang nak buat satu bab, tapi mana yang awak mampu. Mana awak mampu buat ya. Mungkin kalau awak mampu buat sampai habis satu bab tu, buatlah. Kalau tak mampu tak apa. Okey, bila dah siap, awak hantar kat cikgu. Okey, hantar, snap, gambar. Kalau tak pandai guna GC. Kalau pandai guna GC, hantar kat situ ya. Okey. Dan cikgu akan bagi skema dia. Tandanya cikgu nak tengok awak ni buat ke tidak. Awak hantarlah, snap lah ya. Dan isi kehadiran juga dalam apa kita punya tu. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita berakhir? Tanya kepada yang masuk hari ni. Berapa orang ya? 8 orang. 8 orang yang bangun awal ya. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada? Boleh ya? Ya. Boleh, Alhamdulillah. Jadi, cubalah dulu buat ya. Jadi kalau ni kita ulang kaji bab tingkatan 2 dan tingkatan 1 nanti ya. Okey, ada masa. Okey, kalau begitu awak teruskan buat latihan tu dulu. Okey, kalau tak tahu PM cikgu ya. Okey, oleh itu kita jumpa lagi hari esok. Esok kita bincanglah ni ya. Bincanglah keradioaktifan ni. Okey, masa ni kena buat tau. Ni amanah cikgu ya. Buat masa ni sampai 9:30. Banyak juga ni ya, cikgu ada bagi masa ni. So buat, lepas tu esok kita bincang. Supaya nanti tak ada lawak terpinga-pinga kan, esok kita nak bincang. Okey? Oleh itu, kita jumpa lagi esok. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Sama-sama. Okay, bye. Okay, bye-bye. Sama-sama. Okay, bye ya. Bye.